Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai sahabat-sahabat kita ni yang tertunggu-tunggu sambungan perbincangan kita berkenaan dengan topik poligami ni Ustaz. Dan Alhamdulillah banyak dah isu-isu yang kita dah bincang dalam sesi yang lepas, dan daripada perbincangan tersebut ada persoalan-persoalan lain lagi. Jadi kita terima kasih banyak pada pihak City Travel yang terus menganjurkan majlis ilmu ni. Ustaz, untuk tidak melengahkan masa, saya rasa saya terus jemput Ustaz untuk mulakan dulu sedikit dalam 5-10 minit. Kemudian kita akan raikan soalan-soalan yang dah ditanya oleh sahabat-sahabat kita. Kita jawab. Kemudian kalau ada masa lagi, kita cuba raikan lagi persoalan-persoalan. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Said selaku moderator pada pagi ini, dan pada pendengar, pada penonton sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pagi ini pagi yang penuh manfaat, penuh keberkatan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan niat kita untuk sama-sama berada dalam sesi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan pencerahan, diberikan kepada kita ilmu dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita masih lagi membincangkan tentang poligami dari sudut perspektif Islam. Telah kita nyatakan sebelum ini, poligami merupakan suatu kehendak manusia secara umum. Bukanlah Islam yang membawa gesaan ataupun membawa poligami, tapi ia keperluan manusia sebagaimana keperluan makan, keperluan minum, keperluan mencari duit, mencari rezeki. Tapi datang Islam menyusun, datang Islam mengharmonikannya, meletakkan syarat-syarat supaya ia dapat dilakukan dengan sempurna dan tanpa menzalimi sesiapa atau tanpa mengabaikan mana-mana hak antara kedua-dua pasangan. Kita lihat dalam semua agama berlakunya poligami. Dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi, dalam agama-agama yang lain, bahkan tercatat dalam Taurat dan Injil bagaimana kisah Nabi Allah Daud AS yang punya 100 orang isteri. Demikian juga Nabi Allah Sulaiman AS yang punya ada riwayat menyebut 70 isteri, ada kata 99 isteri. Bukan menjadi satu tradisi yang diterima pakai oleh semua generasi masyarakat. Tetapi bila akhir-akhir ini, bukan semenjak kita katakan serangan orang-orang yang bencikan Islam terhadap Islam, antara serangan mereka ialah terhadap sistem poligami Islam. Walaupun sebenarnya serangan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Seperti meludah ke langit, air ludah itu kembali pada wajah mereka. Kerana dalam Islam, poligami ini menjadi suatu sama ada menjadi obat kepada penyakit atau menjadi suplemen, menjadi kita katakan sebagai makanan tambahan yang menyihatkan tubuh badan, atau menjadi aspek sebab kepada membiaknya keturunan manusia, atau menjadi asbab kepada banyak kebaikan-kebaikan yang cuba disembunyikan oleh orang-orang yang dengkikan Islam. Kerana itu perlu kita beri satu pencerahan terhadap bagaimana asas poligami dalam Islam, yang datang Islam menjadikan ia punya sistem yang begitu teratur dengan tanggungjawab, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah, bila saya bacakan dalam surah An-Nisa tadi, Allah menyebut fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba'. Maka kahwinlah kamu semua. Perintah di sini merupakan perintah keharusan. Mana-mana wanita yang kamu sukai, ma taba lakum, yang kamu suka. Sebab asas perkahwinan ini perlu ada sifat suka dahulu. Bila kita tak suka dengan siapa pun kita tak boleh kahwin. Sebab kita tak suka. Bila suka, maka
berlangsunglah perkahwinan tersebut. Dan Allah menyebut masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 dan 4. Allah Ta'ala menyebut kata masna 2 kerana itu kecenderungan manusia. Bukanlah bermula perintah syariat itu kena kahwin 2 dulu. Bukan begitu. Tapi itulah kecenderungan manusia. Dan itulah isu manusia bila mereka hendak berkahwin 2. Maka Allah kata apa? Kahwin 2. Seumpama seorang ayah, seorang ibu nak menangani masalah anak-anak, maka ibu kata tak apalah, kerjalah kat luar. Buatlah benda tu, buatlah benda ni. Tapi kalau boleh kerja kat dalam lagi bagus. Seumpamanya begitu. Maka Allah kata kahwinlah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak berkemampuan untuk berlaku adil. Allah menyebut perkataan berlaku adil sebagai satu asas menerima dan menolak sesuatu perkara. Kalau kamu bimbang tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu berkahwin seorang. Atau keinginan kamu memiliki wanita, boleh melalui tasarri, yakni adanya hamba-hamba wanita kamu yang kamu miliki. Jadi kalau kita lihat bila masyarakat yang cuba untuk menolak poligami, maka dia membuka jalan-jalan kejahatan yang lain. Berleluasanya zina, berleluasanya perempuan simpanan, dan dinginnya rumah tangga. Tiadanya persaingan dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan kebosanan yang luar biasa dalam rumah tangga. Maka si isteri mengambil sikap, dah tak nak layang suami. Layanglah orang tua tu. Suami pula, malah aku nak layan bini aku. Akhirnya walau duduk dalam rumah tangga, tapi ada sifat bosan dalam menguruskan pasangan masing-masing. Maka datang poligami untuk menghilangkan kebosanan tadi. Akhirnya si isteri mula tunjuk sayang-sayang sangat suami. Hatta kalau kurang 5 minit pun dia kira, bang masa saya 5 minit kurang, bang kena kodok ni. Misalnya. Sebelum tu tak pernah terfikir. Akhirnya dia merancakkan dalam sistem rumah tangga tu sendiri. Jadi sebab itu saya mulakan tadi, poligami suatu penyelesaian pada isu yang besar sebenarnya. Isu keturunan manusia. Kalau tidak akhirnya ramainya anak-anak zina yang lahir. Isu keturunan. Dan poligami adalah isu kepada maruah bagaimana menjadikan syahwat itu berada pada jalan yang halal. Sebab syahwat ini liar. Bila liar, maka berlakulah apa yang perkara merosakkan masyarakat. Rogol sebagai contoh, zina sebagai contoh. Yang dizina ini mungkin anak orang, isteri orang dan sebagainya. Maka berlaku kerosakan-kerosakan yang tak mampu dibendung. Akhirnya bila suara-suara sumbang untuk meletak kesalahan pada poligami, akhirnya kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat. Kerosakan yang tersebar. Sebab turunnya agama bagi menyelesaikan masalah umat, masalah manusia. Tetapi agama ni perlu dipaham dengan betul. Umpama makanan, umpama kereta. Bila makanan tu dipaham dengan betul, diambil dengan cara betul, dia menyihatkan tubuh badan, memberi tenaga. Tapi kalau ambil cara tak betul, maka dia pun kolesterolnya, kecil manisnya. Tapi tak boleh kita mengharamkan makanan. Tapi membetulkan cara penggunaannya. Kereta, Tuan Syed setiap hari berlaku 6,000 kemalangan, 10,000 kemalangan. Tapi tak ada orang pun mengharamkan kenderaan. Di sebalik kemalangan kapal terbang, tak ada pun orang yang haramkan kapal terbang. Terempah jatuh. Tapi bila pergi pada poligami, 1-2 kegagalan terus hendak diharamkan poligami. Terus meletakkan kesalahan pada poligami, bukan pada orangnya. Sepatutnya orang itu yang perlu diperbetulkan, bukan poligami. Poligami sistem yang datang dengan begitu sempurna. Macam saya sebut makan, minum, kenderaan. Takkan ada orang nak salahkan kereta, banyak kemalangan, kita haramkan kereta. Atau kita haramkan lesen. Jangan benarkan dia ambil lesen. Sebab bila dia ambil lesen, dia nak mandu kereta. Bila mandu kereta, dia akan aksiden. Lesen diharamkan. Kereta diharamkan. Sebab dia makan, dia kecil manis, kita haramkan gula. Tuan Syed pernah dengar negara mengharamkan gula? Tak. Hatta air gas tu yang memang punca kepada glukos atau gula yang tinggi pun tidak diharamkan. Cuma tak digalakkan. Air itu tetap dijual. Bukan kalau kita pergi kat fast food, air itu wajib kita ambil. Wajib. Bukan kadang-kadang diberi free supaya kita ambil juga. Free je. Ambil combo, air ini percuma. Artinya, tiba-tiba bila dalam poligami, manusia bersikap tidak adil. Bahkan ini syariat Allah. Manusia bersikap prejudis, membenci. Dan manusia bersifat memusuhi. Akhirnya apa jadi pada masyarakat? Dan sebab itu, poligami suatu sistem yang perlu pada pencerahan dan perlu pada penerangan yang jelas kepada masyarakat.
Kalau saya katakan masyarakat tetap menerima makanan-makanan segera walaupun mengakibatkan banyak penyakit, buah pinggangnya, penyakit apa kita katakan kolesterolnya, tapi mereka tetap membenarkan dan buka cawangan dan cawangan dibuka. Mereka ini penyumbang negara, ekonomi negara. Bila hal poligami, mereka lupa bagaimana keturunan manusia yang dilahirkan, bagaimana kita kata keluarga dijaga daripada penceraian, merawat banyak isu-isu dan merancakkan lagi persaingan dalam rumah tangga. Yang rumah tangga macam padang pasir di belakang Tuan Syed, gersang. Isteri tak peduli, suami nak balik, tak nak balik sudah. Tapi bila poligami dia peduli, abang balik pukul berapa ni bang? Tanya. Dan mesej. Ya. Itu bukan sekadar secara teori, faktanya begitu. Tanyalah orang berpoligami. Begitulah jawapan-jawapan dia. Ada persaingan-persaingan. Jadi memang manusia hidup bila dalam persaingan dia menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih baik. Kadang-kadang setengah-setengah isteri dia abaikan nafkah. Tapi bila datang poligami, dijaga nafkahnya. Untuk membuktikan suami boleh berlaku adil. Tapi sebagaimana saya katakan, kegagalan beberapa orang dalam mengaplikasikan poligami bukan salah poligami. Kan tak mengikut manual dia. Yang penting kita betulkan masyarakat bagaimana manual poligami. Walaupun kita kereta auto kena pakai manual juga. Ini garis panduan dia. Jadi siapa pun even kalau dia dah alim, dah pandai pun dia kena tahu manual dia. Macam saya sebut, walaupun dia kereta auto, dia kena baca buku manual. Tak boleh baca buku auto. Tak boleh dah, saya boleh, saya pandai lah Ustaz. Tak ada istilah pandai-pandai. Mesti ikut hukum. Mesti ikut syariat. Tak boleh nak memandai-mandai. Ia adalah hukum. Sebagaimana perkahwinan. Tapi tak pusat, saya jaga perempuan ni elok-elok. Tak payah kahwin, saya jaga gitu je. Tak boleh. Macam mana pun kamu suka, kamu kena ikut hukum. Kena akad nikah. Kena ada wali. Tak boleh atas nama suka sama suka, duduk serumah. Akhirnya kamu abaikan dia bila berlaku apa-apa. Maka penting kembali kepada sistem manual yang sempurna, pencerahan yang baik, hukum hakam yang jelas, maka insya-Allah apapun nama perkahwinan maka diberkati oleh Allah SWT. Apapun nama penzinaan atau cinta songsang tetap akan dimurkai dan mengundang bala Allah SWT. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ustaz, saya nampak saya rasa tertarik dengan sebut analogi ataupun contoh yang Ustaz sebut tadi. Bila ada orang cimani, bila ada orang sakit jantung, bila ada orang kolesterol, kita tak boleh nak haramkan makanan. Cuma kita kena manual cara makan dengan disiplin dengan cara yang betul. Bila ada aksiden kereta, aksiden kapal terbang, kita tak boleh nak haramkan kereta dan kapal terbang. Sebab aksiden, kita kena buat molek. Dari segi kena ikut peraturan, ikut disiplin. Maka, begitu juga dengan poligami. Bila ada kegagalan-kegagalan, dan memang sebahagian daripada perancangan musuh Islam, dia tonjolkan kegagalan itu. Dia buat orang nampak kegagalan itu. Ustaz, saya nak raikan sahabat-sahabat kita yang ada sekarang. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang dah online sekarang, tolong tulis di ruangan komen, jom ke majlis ilmu, lepas tu kat hujung tu tag 5 orang rakan kita yang lain. Tulis di ruangan komen, jom ke majlis ilmu, lepas tu tag 5 orang kawan kita. Bermakna kita terang tweet dia, jom ke majlis ilmu. Tulis nama kawan-kawan kita kat ujung tu dan tag dia. Okey, Ustaz, yang pertama mungkin kita nak bincang persoalan yang kita janji nak ulas Ustaz. Nombor 1 sekali berkenaan dengan hadis yang menyebut seseorang yang ta'addad atau seseorang yang berpoligami kemudian dia tidak adil, maka di hari akhirat nanti berjalan sengit. Ustaz mungkin boleh tolong ulas sikit hadis ni sebagai peringatan awal sekali. Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra jaa yaumal qiyamah wa ahadu syaqqaihi ma'ilun." Hadis riwayat Abu Daud. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang punya 2 isteri atau dengan bahasa mudah siapa yang berpoligami.
2, 3, 4, 5, 2, maaf sampai 4 je lah. 2, 3, 4. Siapa yang berpoligami, maka dia cenderung kepada salah seorang isterinya dengan meninggalkan seorang isterinya yang lain, maka pada hari kiamat kelak dia datang dengan keadaan salah satu rusuknya akan jatuh atau sengit. Berjalang sengit. Lambang kepada dia tidak melakukan keadilan kepada para isterinya. Jadi sini kembali pada ayat kita baca sebelum ini, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu bimbang tidak berlaku adil. Maka bila berlaku tidak adil sahaja, maka menunggu azab Allah, menunggu orang yang tidak adil. Hukuman. Bukanlah bermaksud hadis ini menghalang poligami, tidak juga memberi maksud jangan poligami, tetapi mengajar kepada kita supaya bertanggungjawab. Bagaimana isteri, bagaimana suami, bila abaikan tanggungjawab pada isteri, ada hukuman dia. Sebagaimana majikan, dia tidak bertanggungjawab pada pekerja, ada hukuman yang menantinya. Sebagaimana orang Islam tak melaksanakan tanggungjawab, ada hukumannya sebagai orang Islam. Demikian yang berkahwin, bila ia tidak melaksanakan tuntutan keadilan. Supaya keadilan ini ditahu, ia bukan pilihan dia. Bukan pilihan dia untuk buat adil atau tidak. Ia perintah syarak. Maka siapa yang tidak berlaku adil, datang pada hari kiamat kelak dengan keadaan salah satu rusuknya akan sengit. Para ulama menyatakan, apakah maksud dia tidak berlaku adil pada 4 perkara. 4 perkara ini dinilai suami itu adil atau tidak. Yang pertama pada infak, nafkah. Nafkah, kalau sekini isteri bagi duit, yang ni tak bagi duit, maka itu tak berlaku adil. Maka infak penting. Yang kedua ialah maskan, tempat tinggal. Isteri ni dia siapkan tempat tinggal, isteri seorang lagi awak duduk rumah mak awak je. Maka dia gagal berlaku adil sebab isteri berhak mendapat tempat tinggal walaupun sekadar sewaan. Bukan bermaksud suami kena beli. Mungkin isteri pertama suami mengambil masa 10 tahun untuk membeli rumah. Maka isteri kedua mungkin dia mengambil tempoh yang sama juga. Jadi paling kuat dia menyediakan rumah untuk isterinya bebas bergerak dan bebas menguruskan rumah tangga tanpa campur tangan orang yang tak ada kaitan dengan rumah tangga. Dan yang ketiga ialah malbas. Yang ni pakai baju dia. Pakaian dia. Dia untuk musim sejuk, musim panas. Pakaian-pakaian perlu untuk melindungi dirinya, menjaga kesihatannya. Dan yang keempat ialah mabit, yakni waktu bermalam. Pada perkara 4 perkara ini yang dituntut, tapi pada perkara yang lain tak dituntut. Contoh, kalau si suami ini lebih cintakan isteri pertama berbanding kedua, atau lebih cintakan isteri kedua berbanding pertama, atau lebih cintakan isteri ketiga berbanding pertama dan kedua, maka itu suatu perkara kecenderungan yang tak mampu disekat oleh mana-mana manusia. Sebab cinta ni bukan kita buat-buat, dia datang. Kerana yang ni lebih berkorban, lebih bertolak ansur, maka datang cinta. Yang ni lebih menghiburkan, yang ni lebih menjadikan rumah tangga ceria, maka dia akan lebih. Sebab itu persoalan cinta, ia adalah persaingan yang perlu dilakukan oleh para isteri. Para isteri perlu, dia tak boleh memaksa, abang kena sayang saya. Sebab saya isteri muda abang. Abang kena sayang saya sebab saya isteri pertama abang. Bukan begitu. Sebab cinta tak ada paksaan. Cinta suatu naluri yang datang kerana respon orang pada kita. Dan ia boleh berubah sekelip mata. Hari ni kita suka. Contoh kita suka seorang tuan saya. Tiba orang tu datang tampar kita. Terus kita benci dia. Automatik. Walaupun tadi kita sebut sayang. Lalu orang dia datang pukul hilang. Oleh sebab itu, tak boleh didesak untuk cinta. Kerana ia bukan satu perkara yang kita boleh letak macam tu je. Maka, demikian juga dalam hal jimat dia bagi bersetubuh. Setubuh juga ialah satu kecenderungan semula jadi. Ya, kadang-kadang mungkin dia lebih pada isteri yang tertentu, tidak isteri yang ni. Kerana dia berkait dengan sesuatu yang naluri dia. Sebab nafsu ni dia akan naik turun tu berdasarkan keadaan, cuaca, suasana, apa yang dilihat, apa yang dipandang, semua mempengaruhi. Tetapi 4 asas ini perlu suami tahu. Mabit, masalah giliran malam. Mabit ni maksudnya bermalam. Kerana Islam mengambil kira siang waktu suami bekerja dan berurusan. Maka malam menjadi hak untuk para isteri. Dan isteri pun siang pun disebut juga. Kemah rumah itu ini. Tak ada juga. Kalau suami balik rumah pun tengok TV je lah. Suami isteri duduk kat dapur, potong ikan itu ini.
Suami tunggu tengok TV. Habis cerita tengok bini tetap sibuk. Jadi biarlah suami buat urusan kerja kat luar. Jadi bermalam, masalah pakaian, masalah kita katakan maskan, tempat tinggal dan infak. Infak, nafkah, makan minum. Makan minum dia, belanja dia. Berdasarkan kepada kemampuan pada suami. Wa alal musi'i qadaruh, wa alal muqtiri qadaruh. Yang luas rezekinya, maka luaslah infaknya. Yang rezekinya tak banyak, maka berdasarkan kemampuan dan kadarnya. Tapi kita selalu ingatkan pada suami, bila Nabi SAW menyatakan 1 dinar, 4 dinar. Kalau kamu ada 4 dinar, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk merdekakan hamba, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk fi sabilillah, 1 dinar yang kamu gunakan untuk membantu orang miskin, 1 dinar yang kamu berikan kepada isteri kamu, maka yang paling afdal ialah yang kamu berikan pada isteri kamu, keluarga kamu. Suami pegang hadis ini dalam memberi nafkah kepada isteri. Kalaupun diberi pada fakir miskin, kalaupun diberi pada fisabilillah, kalaupun diberi pada hamba yang hendak dia merdekakan, beri pada keluarga itu ialah sebaik-baik sedekah. Dia lapangkan rezeki. Dia jadi isunya, Tuan Syed, bila para suami khususnya, bila menyempitkan rezeki pada isterinya. Disempitkan. Maka itu yang menyebabkan terlalu banyak benda isteri tak puas hati untuk menolak poligami, bukan kerana poligami, tapi kerana sikap suami. Sebab itu kita cadangkan. Ini cadangan pada suami yang nak misalnya, maka dia perlu bersedia dari kemampuan itu. Biar isteri melihat satu benda yang amat positif. Walaupun baru berubah 2 hari, Tuan Syed, sejak nak poligami 2 hari ni berubah. Tapi dia buat satu yang baik. Dia berubah, dia melapangkan rezeki. Suami dia, isteri dia, anak-anak dia, dia lengkapkan keperluan. Maka di situ ada kepercayaan seorang isteri. Maka ini asas. Bila tidak berlaku adil, ya akhirat datang hukuman Allah SWT. Tapi bukan bermakna jangan poligami. Tak ada seorang pun memahami larangan bererti jangan. Buat itu secara mutlak. Tetapi berhati-hati. Berwaspada. Patuhi syariat. Supaya kita tidak melanggar. Kerana kesannya pada diri kita sendiri. Selain daripada rumah tangga kita. Wallahu'alam. Itu adalah satu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan bermakna jangan poligami, tetapi supaya berhati-hati, supaya kepada yang nak buat persiapan seelok-eloknya dan tunaikanlah hak semua pihak. Soalan kedua, Ustaz. Ada yang berpandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami setelah kewafatan Khadijah. Jadi, abang nak kahwin boleh, tunggu I mati dulu. Jadi, adakah itu satu syarat? Kena tunggu yang pertama meninggal dulu. Berkenaan dengan kebiasaan yang diwar-warkan oleh, sebagaimana suami dia ada hadis palsu dia, hadis suami, payung emas. Isteri pun dia ada hadis palsu dia. Hadis palsu dia kena mati dulu bini pertama. Itu hadis palsu dia. Supaya suami tak kahwin. Kan Rasulullah tak poligami melainkan matinya Khadijah. Pertama kita kena ingat sunnah dari sudut perintah larangan, dia berkait dengan kata-kata Nabi SAW. Adapun perbuatan Rasulullah kadang-kadang bersifat khususiat pada Rasulullah atau khususiat kepada orang yang bersama dengan Nabi SAW. Umpamanya Khadijah, seorang wanita yang sempurna. Menjadi khususiat kemuliaan Khadijah tidak dimadukan. Dek sempurnanya dia. Jasanya, sumbangannya. Sebab itu kata Nabi SAW, yakmulu minar rijal kathir wala yakmulu minan nisa illa arba'ah. Lelaki sempurna ramai, yakni pada Nabi yang sempurna. Tapi perempuan yang sempurna itu ada 4 orang. Maka antaranya ialah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah, Fatimah, Asyah dan Maryam. Maka tak boleh dikiaskan kejadian antara Rasulullah dan Khadijah dengan keadaan dirinya. Sebab dia perlu tahu isteri pertama Rasulullah tu janda, sedangkan dia tu anak dara. Kita tak boleh dikiaskan juga. Abang tak boleh kahwin 2 tahun melainkan bila mati saya. Macam Rasulullah tunggu mati Khadijah. Tak awak, Rasulullah kahwin. Kalau gitu awak nak kira sunnah, saya tak patut kahwin dengan awak. Saya kena kahwin dengan janda. Sebab Rasulullah mula kahwin dengan janda. Dan janda ni pula anak 2. Saya tak boleh kahwin. Yang ni awak tak boleh kahwin 2 sehingga awak kahwin janda anak 2 nombor 1. Tak ada orang membina hukum dengan cara macam tu. Sebab tu saya kata ini hadis palsu kaum wanita.
Bahawa tak boleh saya dipoligami melainkan mati saya dulu. Faham. Sebab saya isi pertama, tak mungkin. Pertama, kias dengan Khadijah satu kias ma'afarid. Kias yang bertentangan dengan nas. Kerana kemuliaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kias kepada Fatimah juga kias ma'al farid. Kerana Fatimah ada kedudukan yang sempurna. Buktinya Sayyidina Ali bila mati wafat Fatimah, maka dia mengahwini ramai sisi yang lain. Dan dia tak buat kerana apa? Kerana Nabi SAW menyatakan innama hiya bud'atu minni. Fatimah itu sebahagian aku. Kalau kamu sakiti dia, kamu sakiti aku. Hikmah, pertama Fatimah sempurna. Yang kedua dibimbangi dengan menyakiti hati Fatimah akan menyakiti hati Nabi SAW. Kerana Rasulullah pada kedudukan Rasul berbanding dengan orang lain. Oleh sebab itu, tuan saya kiaskan Khadijah untuk seorang suami, satu kias yang tidak beradab dengan Khadijah dan tidak beradab dengan hukum syarak. Hukum jelas. Bila Allah menyebut fankihu ma taba lakum minan nisa, kahwinlah apa yang kamu suka. 2, 3 atau 4. Terpulang kamu. Tapi kalau kamu tak boleh berlaku adil, maka memadai surga. Jadi sebaiknya kita orang Islam janganlah guna dalil tersebut. Itu menandakan kedangkalan kita dalam memahami hukum hakam. Dan itu sebenarnya kadang-kadang nampak macam tak berapa bijak kita dalam mengkiaskan diri kita dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana macam saya sebut kadang-kadang tuan Syed, poligami ini dia adalah obat pada penyakit rumah tangga kita yang dah bergoyang teruk. Misalnya, maka poligami jawapan yang baik. Sebab Islam tidak menyukai penceraian. Bayangkan seorang yang sudah berkahwin 20 tahun, 30 tahun. Sudah ada anak, cucu. Tiba hanya kerana suami nak berkahwin dia minta cerai. Padahal dia sudah disibukkan dengan anak cucu dia. Dia fikir logik pun dia pun tak ada anak yang suami ni. Tak ada kalau ikutlah. Dan dengan cara tu dapat selamatkan rumah tangga dia. Dengan cara tersebut. Dan kita kata, lelaki yang salah, dah elok-elok nak kahwin. Tak, itu adalah satu naluri kebiasaan manusia, keinginan. Sebagaimana suami dia tak boleh nak elok, naluri wanita sukakan emas. Nampak je kedai emas, terus terpaku kat situ. Lekat kaki, tak boleh kata apalah. Dan memang wanita dengan perhiasan tak boleh dipisahkan. Bagilah dulu. Tengok je benda lain. Ya. Jadi setiap orang, kalau dia inginkan sesuatu yang tak dilarang oleh syarak, tak ada seorang pun berhak untuk melarangnya. Terutama bila dia layak, berkemampuan. Suami tak boleh larang isteri nak buat benda yang harus. Isteri juga yang sama tidak boleh melarang suami buat perkara yang harus. Sebab siapa pun bila menghalang keinginan dia pada benda yang tidak dilarang oleh syarak, maka dia seperti rasa tidak dihormati. Dia seperti rasa tidak dimuliakan. Tuan Syed gini, katakan Tuan Syed pergi kedai makan, Tuan Syed kata, saya nak order mi goreng. Tuan kedai kata, tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya kan bayar. Tak boleh. Kita tak izinkan awak order mi goreng. Kita pun angkat punggung, pergi kedai lain. Kenapa tak benarkan saya buat benda yang saya boleh buat? Tak ada masalah apa-apa. Saya boleh buat benda ni. Islam tak larang. Tak ada undang-undang pula larang. Tiba-tiba seorang melarang keinginan seorang untuk buat sesuatu yang harus. Siapa pun, Tuan Syed, bila dihalang keinginan dia, dia akan dibenci. Tuan Syed suka makan budu. Kita tak boleh makan budu, Ustaz. Marah kita. Kita suka makan budu. Yang ni suka makan petai. Kita kata pada sahabat Jawa kita, kau jangan makan tempe. Marah dia. Dia sanggup tinggalkan kita, boleh tinggalkan tempe. Artinya benda-benda yang saya katakan keperluan manusia, keinginan manusia. Dan tak ada apa larangan, tak patut kita menghalangnya tanpa satu justifikasi yang kuat. Kalau kita ada sebab, awak tak boleh makan budu sebab awak darah tinggi, takut nanti stroke. Okeylah. Kata abang tak boleh poligami sebab abang nafkah saya pun tak bayar. Abang saya pun okey, itu asas tu okey. Dia ada justifikasi yang kuat. Dan suami dia boleh tak apalah kalau awak saya tak layak, kita tanya mahkamah lah saya layak ke tak. Pergi mahkamah. Biar mahkamah adili, okey awak layak ke tak layak. Ataupun awak layak dengan bond, dengan meninggalkan jaminan bond misalnya. Itu satu cara yang adil dalam bertindak hal itu. Wallahualam. Ramai orang komen, Ustaz Syed senyum, angguk. Senyum, angguk. Senyum, angguk tu maknanya faham lah. Ustaz terang. Ramai pula orang tengok ni, Rashid Seneng kata, Ustaz Syed angguk-angguk senyum sama. Allah Akbar. Betul. Sekarang ni sebab untuk faham. Sebab betul Ustaz, kadang-kadang terkeliru.
dia hujah, maknanya ada setengah hujahkan sebegitu. Tunggu Khadijah nak ikut Nabi ke? Nak ikut Nabi ke? Nabi tunggu Khadijah wafat dulu. Maknanya sekarang awak tu tak macam Khadijah. Takkan nak kiyahkan diri awak dengan Khadijah. Bila yang berhujah dengan Fatimah, Nabi larang Sayyidina Ali memadukan Fatimah, sebab Fatimah pun salah seorang daripada 4 yang sempurna tu. Betul gitu Ustaz? Kita boleh. Ya. Ya. Okey. Seterusnya Ustaz. Seorang isteri boleh ke dia memberi syarat pada suami? Bagi contoh, syarat paling berat, abang nak poligami boleh, ceraikan saya. Ustaz, ada seorang YB menonton Ustaz ni, yang berhormat. Yang berhormat ni dia menonton, dia WhatsApp personal. Kalau kahwin dua boleh, tapi kena ceraikan saya. YB ni Ustaz, berpolitik, ia berani. Tapi bab ni dia tanya soalan. Maksudnya, dan berkait sebenarnya, soalan yang dia tanya saya ni, berkait dengan soalan yang kita nak bincang. Seorang isteri memberi syarat. Sama ada syarat nak kahwin saya, nak beragama boleh. Syaratnya ceraikan saya. Ataupun syarat-syarat tertentu. Abang, boleh abang nak kahwin, tapi saya kena 5 malam. Dia 2 malam je. Boleh abang nak kahwin dengan syarat-syarat. Boleh tak Ustaz? Menarik soalan tu. Tuan saya nak hilang dulu, nak jawab dulu. Gini, boleh juga Ustaz. Ana pun tak teringat ke Elan dah. Minta maaf, City Travel. Tajuk ni. Tahniah pada City Travel Ustaz. Musim-musim PKPB ni, musim PKP, sebab tak boleh nak melancong, kena stay at home, dia orang ada create business baru Ustaz. Tadi teaser dulu, nanti kita akan ceritakan secara detail. Kita nak fokus dulu pada perbincangan kita Ustaz. Berkait dengan memberi syarat tadi, mungkin Ustaz boleh ulas. Silakan Ustaz. Baik, memberi syarat ni ada dua keadaan. Yang pertama, syarat sebelum akad nikah. Yang kedua, syarat selepas perkahwinan, selepas akad nikah. Kalau sekiranya seorang perempuan meminta persetujuan daripada suami supaya dia tak dimadukan, melainkan dia ada hak untuk bercerai atau meminta cerai, atau mesti diceraikan bila mana suaminya berkahwin, berhubung dengan syarat di atas akad nikah. Artinya sebelum akad nikah tadi ada persetujuan antara pasangan, antara wali, supaya tak dikahwini, dimadukan anaknya. Maka sekiranya dia bersetuju dengan syarat tersebut, maka dia, apakah dia harus mematuhinya atau tidak? Di sini ada dua pandangan ulama. Ada dua mazhab utama. Ada mazhab yang mengharuskan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Mengharuskan bagi syarat? Bagi syarat sebelum akad nikah. Ataupun ketika sebelum akad nikah lah. Berdasarkan hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam akan mengikut syarat yang dipersetujui. Dan Nabi SAW menyatakan, inna ahaqqa syurut an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Di antara syarat yang paling berhak kamu patuh ialah syarat yang menyebabkan dihalalkan persetubuhan kamu dengan isteri kamu. Ini syarat dalam perkahwinan. Orang berkata bahawa kalau abang nak kahwin, abang ceraikan saya. Saya tak nak dimadukan. Atau walinya berkata, kalau kamu nak madukan anak saya, kamu kena ceraikannya. Maka bila suami melakukannya, maka isteri punya ikhtiar untuk meminta cerai pada syarat yang telah dipersetujui. Meminta khulu' atau sebagainya. Dan dia tak termasuk dalam hadis Nabi SAW, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan min aw fi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha ra'iyatul jannah. Mana-mana wanita yang meminta cerai pada suami tanpa sebab, maka haram baginya mencium syurga. Wanita ini punya sebab dia telah meletakkan syarat.
Tetapi kebanyakan ulama, bahkan dalam mazhab kita menyatakan syarat ini tidak sah. Mulgha. Kerana keharusan berpoligami itu maktub ataupun tertulis, tercatat. Maka tidak patut seorang wanita tanpa sebab-sebab yang kuat memberi syarat sebelum akad nikah atau selepas akad nikah. Kalau syarat ini tetap digunakan, maka dia dianggap sebagai syarat yang batil. Ada syarat-syarat untuk manfaat. Contoh, seorang perempuan kata, boleh kahwin saya dengan syarat saya tak akan dibawa musafir jauh. Saya nak duduk dekat ayah saya. Kalau Johor, jangan bawa saya ke Perlis ke Pahang ke Melaka, tak nak. Syarat itu mesti dipatuhi. Kerana ia ada manfaat. Atau syarat seperti boleh kahwin saya, tapi saya kalau boleh nak duduk di rumah ayah saya. Sebab ayah saya dah tua, tak ada orang jaga. Maka syarat itu boleh dipatuhi, ada manfaat. Manfaat itu jelas. Tapi kalau bab poligami, setengah ulama yang saya katakan menyatakan boleh, dan ini pandangan kuat di sisi mazhab Hambali, Hanabilah. Tapi kebanyakan, dan juga di sisi Malikiyah. Tapi kebanyakan para ulama menyatakan tak boleh syarat macam ni. Sebab kita kata syarat seumpama ini akan menjadikan penipuan yang berlaku dalam rumah tangga. Si suami mungkin sampai masa nak kahwin, dia kahwin juga, dia pun tipu. Dan apakah boleh taklik? Taklik maknanya seorang berkata, kalau kamu madukan aku, atau kalau aku madukan kamu, maka jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Maka dalam keadaan begitu, takliknya jatuh, harus. Oh, mana? Ustaz, dia taklik? Ya. Dia taklik, kalau Dia abang baca kahwin, seorang lagi, automatik talak jatuh. Ya, dia taklikkan. Kita Sebab boleh. taklik itu, ya. Jadi bagi ini pandangan ulama yang meletakkan syarat tidak boleh dipoligami yang disetujui oleh isteri. Tapi kebanyakan ulama menyatakan bahawa ini bukan syarat yang dibenarkan. Dan ini bukan satu taklik yang betul. Menyatakan kalau sekiranya walaupun diseduk, hukumnya tetap jatuh. Tetapi ia bukan satu taklik yang dibenarkan di sudut syarak. Taklik yang kita katakan melampaui sempadan yang sepatutnya. Banyak taklik ini benda-benda yang, sebab dalam Islam cerai tak boleh main-main. Maka taklik pada cerai tetap berlaku. Cuma kewajaran taklik seumpama itu dipertikaikan. Baik, ini kita katakan pandangan ulama tentang sebelum akad. Ada pun selepas perkahwinan. Dah kahwin, tiba-tiba suami nak kahwin. Isteri kata, boleh awak nak kahwin, awak ceraikan saya. Maka perbuatan itu dilarang oleh syarak. Yang tu syarat sebelum mereka miliki. Maka seorang boleh bersyarat. Sebab dia ada pilihan. Nak teruskan kahwin atau tidak. Dengan keadaan tidak ada ikatan dan tidak ada apa tanggungjawab. Yang kita sebut dia belum kahwin tadi kan. Perempuan tu kata, boleh kalau awak kahwin saya, awak kena janji saya. Jangan madukan saya. Atau si wali kata, boleh anak saya ni awak jangan madukan. Misalnya, maka syarat ini sebelum berlaku akad nikah. Maka dia benarkan kerana masing-masing belum ada komitmen apa-apa. Tak tahu tidak ada apa tak masa tu tak tahu perangai lagi. Ya, tidak ada apa pun terjejas. Tetapi selepas perkahwinan dengan ada anaknya, dengan ada ikatannya, sudah ada kita katakan saksi orang ramai terhadap perkahwinan dia, tiba-tiba nak bercerai dengan sebab itu, maka ini tak dibenarkan. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, ayyuma mura'atin, mana-mana wanita sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Mana-mana wanita yang minta cerai tanpa sebab. Baik, sebabnya apa tanya? Kalau seorang berkata, kalau awak kahwin, awak kena ceraikan saya. Tanya sebabnya apa? Sebab nanti awak tak berlaku adil. Maka tak boleh hukum sesuatu yang belum dibuat. Dan perlu ada satu bukti. Takkan kita nak tangkap orang hanya kerana kita tuduh dia mencuri. Orang tu tengok barang kita tu tangkap. Kenapa? Saya tengok awak tengok barang saya. Mungkin awak nak mencuri. Jadi saya tangkap awak. Tak, saya belum mencuri. Saya cuma tengok. Jadi Islam saya kata terlalu menjaga rumah tangga. Kita dah sebut hadis sebelum ini. Syaitan amat ketawa dengan orang yang bercerai. Suka seronok. Yang penyebab kepada penceraian ini naik pangkat. Tu jadi ketua jabatan. Jabatan nikah cerai syaitan. Kerjanya menjadikan pasangan bercerai. Tapi kita seboleh-boleh nak selamatkan rumah tangga. Kalau seorang kata, Ustaz, suami saya punca, dia yang menyebabkan rumah tangga tak selamat. Tak, suami dia tak buat benda yang dilarang. Isteri yang buat benda yang dilarang bila minta cerai. Itulah yang menjadikan rumah tangga roboh dan rosak. Tapi kalau isteri kata, boleh abang nak kahwin saya, tapi abang kena berlaku adil. Syarat itu memang ditetapkan oleh syarak dah.
kita tak letak pun, syarat memang dah letakkan. Ya kadang-kadang Ustaz kita nak ingatkan suami, kerana dia ingat tak ada. Sebab kuliah dah malas pergi Ustaz. Kita beritahu, abang kena hadir. Dan kalau isteri kata, abang nak poligami boleh dengan syarat, abang kena ikut kelas 12 siri poligami. Sebenarnya. Kita baru 2 siri, kena tunggu lagi 10 siri. Jadi tahun depan lah bang. Baru 2 siri. Abang kena ikut 12 siri. Jadi tahun depan baru boleh bulan 6. Biar abang faham, saya pun faham. Syarat seumpama itu memberi kebaikan yang banyak kepada kedua belah pihak. Melainkan kalau suami dibimbang, takut terjebak zina, maka tak apalah, sambil-sambil kahwin, sambil-sambil belajar. Boleh juga kahwin dulu tu baru belajar. Jadi, tadi kita dah bahaskan syarat. Syarat sebelum akad nikah lain dan syarat selepas akad nikah lain. Jadi siapa yang letakkan, kadang-kadang tuan saya orang kata gini, ceraikan saya kalau abang nak kahwin. Satu. Yang kedua, bakal isteri pula kata, awak nak kahwin saya boleh, awak ceraikan bini pertama awak. Yang nombor 2 ni pula yang lebih sudu dia kuah pula. Lebih pula. Awak boleh kahwin saya, tapi awak ceraikan tu yang tu. Pun hukumnya haram. Sebab ada hadis Nabi SAW haram, seorang minta supaya dia conquer satu bekas yang juga dimiliki oleh saudaranya. Yang dimasukkan ialah suami tadi. Artinya supaya dia seorang conquer suami dia. Maka mana-mana isi kedua, isi pertama tak boleh suruh ceraikan pasangan masing-masing atau mensyaratkan cerai untuk dikahwini. Oleh sebab itu, kita katakan letak syarat cerai bukanlah satu syarat, bukanlah satu benda yang baik. Ini yang penting, jauh lebih baik kalau seorang isteri bersyarat, abang belajar buat poligami. Kalau abang nak poligami, saya nak ada orang yang beri jaminan bahawa abang akan berlaku adil dalam poligami. Kalau apa-apa saya akan ngadu kat dia. Abang tak berlaku adil pada saya. Maka dipanggil dua-dua pasangan, ketiga-tiga pasangan supaya benda ni buat dengan cara baik. Baik, andai kata, Said, kalau suami mengambil sikap untuk terus nikah secara diam-diam, boleh atau tidak? Baru nak sebab tanya. dek, baru nak tanya, kita jawab tu Ustaz. Kalau sekiranya suami mengambil sikap, tak apalah Ustaz, kalau dia tahu dia minta cerai. Baik, saya kahwin senyap-senyap. Apakah hukum kahwin senyap-senyap? Apakah perlu suami minta izin dengan isteri untuk berkahwin? Sepakat ulama, mana-mana kitab fiqh tak pernah sebut syarat suami minta izin untuk diizinkan berkahwin. Tetapi antara akhlak yang baik, kita beritahulah sepatah. Beritahulah abang nak kahwin. Tapi kalau isteri kita responnya Masya Allah amat negatif, maka suami mengambil sikap, saya ijtihad saya Ustaz. Dia dah pandai ijtihad. Ijtihad saya tak nak beritahu. Bukan niat saya nak sembunyi, nak bohong, bukan. Tapi kalau beritahu mudaratnya lagi teruk Ustaz. Dia mungkin hilang akal lah, tak keruang lah dia. Kadang sampai tak mandi pagi, 4 hari Ustaz, dia punya sedih dia. Jadi kita tak beritahu dia. Suami kena isteri masing-masing. Walaupun saya katakan berkahwin secara diam, walaupun sah okey, tapi secara kesempurnaan akhlak tak elok lah. Baik suami, cakaplah dengan isteri, abang nak kahwin. Kemudian lepas cakap tu terus tidur, jangan dengar apa-apa. Kalau saya tak boleh Ustaz, kalau saya cakap bini saya jawab banyak. Tak, masa nak tidur cakap, abang nak kahwin, terus tidur senyap. Dah ada beritahu lah tu. Tak nak tidur nak. Tak nak tidur, kena tegur dulu. Terus duduk bawah katil. Tapi insyaAllah isteri kita orang baik. Isteri kita orang baik insyaAllah. Sebab tu kita kahwin dengan isteri kita, dia baik. Dia ada rasional dia. Suami pun orang baik, dia ada rasional dia. Jadi sebaik-baiknya dibincangkan jauh lebih baik. Itu makarimul akhlak. Tapi kalau kahwin sembunyi, walaupun kita kata sah, walaupun saya kata Ustaz saya sembunyi sebab bini saya ni lain sikit Ustaz, lain pada lain. Jadi saya sembunyi untuk satu tempoh. Saya katakan sembunyi ni boleh, tapi apakah kita mampu berlaku adil dengan betul? Jadi kalaulah sembunyi itu untuk satu tahap, dipanggil dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Tapi kena supaya itu dakwah secara terang-terangan. Kita kena belajar daripada fiqh dakwah Rasulullah di Mekah. Kalau perlu sembunyi, biarlah ada satu tempoh lah. Jangan sembunyi sampai kecerah sembunyi. Anak besar dah. Siapa mati. Itu apa implikasi yang berlaku, maka kesalahan dan dosa pada suami dia. Kalau berlaku pengagihan harta pusaka tidak adil, maka suami dia bertanggungjawab. Berdosa. Kerana dia gagal untuk menjelaskan benda tu. Dia menyembunyikan kebenaran.
menyembunyikan perkara yang patut diketahui. Jadi saya kata kalau ada suami yang kita dengar pada pagi ni, kalau ada niat tu, macam ada semua niat tu, nak kahwin senyap-senyap je. Dan sekarang pun Jabat Agama dah mudahkan. Hak menonton seorang tu mungkin ada niat. Kalau hak menonton ada niat, dia kata abang tak nak mulut dia je lah. Dia kalau ada niat ditulis tak bos? Saya ada niat. Boleh dia tulis. So tulis komen. Jadi kalau dia tulis, kita confirm isteri dia tak ada kat sebelah. Maknanya dia dengar kuliah kita dalam kereta atau tepi kolam ikan atau dia dengar dekat perhentian bas ke teksi. Jadi kalau seorang suami tu dia nak kahwin juga secara sembunyi, dia letaklah satu tempoh untuk dia dapat kekuatan beritahu. Jangan terus sembunyi. Ini satu, kita kata pengkhianatan terhadap institusi rumah tangga. Ya, kalau bersembunyi strategik, biarlah bertempoh. Janganlah sampai macam tuan saya kata sampai besar anak, sampai menikah anak, sampai mati, sampai tak tahu. Akhirnya kita mengabaikan banyak hak-hak orang yang menjadi tanggungjawab kita. Kita sebenarnya telah mendedahkan diri kita untuk sengit dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi tidak berlaku adil. Wallahu'alam. Ustaz, ramai pun hak jenis tulis saya ada niat ni. Mesti tengok seorang ni. Abang bomba pun tak berani nak tengok dengan isteri. Tengok seorang-seorang ni. Ni abang bomba ni. Naik kuda berani. Ni. Tapi gitu Ustaz, banyak berlaku macam tadi, dia rahsiakan tanpa pengetahuan isteri pertama. Yang pertama masa pecah bor tu, masa bocor rahsia tu, dia jadi rasa macam kesian pada isteri pertama tu. Dia macam rasa dalam keadaan dia rasa dia tertipu. Oh, abang ada anak 2 dah. Mana tahu-tahu cerita dah ada anak dah. Ya Allah. Kadang-kadang tipu pada isteri pertama, kadang-kadang ditipu isteri kedua. Isteri kedua tak tahu dia poligami. Isteri pertama tahu. Isteri pertama, kedua tu tak tahu. Sebab dia ngaku bujang, dah kahwin, kawan tak tahu. Kadang dua-dua tak tahu. Kadang-kadang tiga-tiga tak tahu. Ditambah lagi seorang 4. Cerita tak tahu ni kita sebut pada suami, biarlah dia satu tempoh. Barangkali suami dia ada strategi dia. Dia nak surprisekan isteri dia. Strategi dia untuk, ada benda-benda yang rumah tangga ni dia agak personal tuan Syed. Jadi kita tak nak judge mudah sangat orang tu salah ke betul. Perlu ada orang tengah yang mengadili mereka dengan baik. Tapi kita yakin siapa yang ada niat menjaga rumah tangga sampai ke syurga, sampai akhirat, insya-Allah Allah beri jalan keluar penyelesaian pada semua masalah dia. Niatlah kita dalam berkahwin nak jaga pasangan hidup kita ni sampai ke syurga. Yang niat tu kena ada tuan Syed. Jangan kita kahwin ni waktu suka, tak suka nak tendang ke tepi. Kita niat pasangan kita nak bawa ke syurga. Apa pun terjadi, kita tetap harungi padang pasir ni sampailah kita jumpa kebunnya. Kita jumpa taman dia. Kalau tahu panas, tahu banyak, kita akan cari tetap akan ada oasis di tengahnya. Allah. Kita yakin. Jadi kita ada niat suami, isteri, mula-mula daripada kahwin niat saya nak bersama isteri saya sampai ke syurga. Ya. InsyaAllah kalau ada badai melanda dan sebagainya, kita boleh tempuh dengan baik, dengan bijaksana, dengan semangat kita katakan kasih sayang yang berpaksikan pada cinta pada Allah dan Rasul. InsyaAllah. Saya yakin, saya percaya rumah tangga ni akan bahagia walau bagaimanapun cobaan yang menanti mereka. Ya Allah Ustaz, yang dipertua Yadim ada bersama kita lagi pagi ni. Minat dia tajuk poligami ni Ustaz. Allah Ustaz Nasaruddin Tontowi. Terima kasih Ustaz Nasaruddin. Ustaz nampak tulisan ni? Nampak. Dia tulis berkenaan dengan syarat kalau nak kahwin tu, yang anak Nabi Syuaib yang 2 orang wanita yang jemput Nabi Musa tazudani. Lalu diberi syarat kalau nak kahwin dengan anak saya kena kerja dengan saya. Terima kasih Ustaz Nasaruddin Tontowi yang dipertua Yadim menonton juga pagi ni. Allahu Akbar. Tapi saya berkongsi ilmu yang bermanfaat. Saya jangka Ustaz Nasaruddin ni dia menonton seorang-seorang je Ustaz. Ini mungkin dia OT kat pejabat seorang-seorang. Tapi mungkin Ustaz boleh ulas sikit yang Ustaz Nasaruddin Tontowi sebut tadi. Ayah,
mensyaratkan awak nak kahwin dengan anak saya kena kerja 7 tahun. Sila Ustaz. Syarat tadi lebih kepada merujuk pada mas kahwin. Yang ulama bahaskan tentang mas kahwin bersifat manfaat. Kadang-kadang mas kahwin itu bersifat maharta seperti duit, 100-200. Kadang-kadang manfaat seperti mengajar Quran. Saya kahwinkan anak saya dengan awak dengan syarat atau dengan mas kahwinnya mengajar Al-Quran surah Baqarah sampai habis. Atau dengan syarat kamu bekerja selama 7 tahun dan sebagainya. Itu semua syarat. Jadi perbahasan kita, ya memang secara umum betul. Secara umum kita ambil apa-apa perkahwinan, kita dah sebut al-muslimu ala syuruti. Orang Islam ikut syarat. Sebagaimana syarat tadi tidak membatalkan perintah Allah, hukum Allah. Maka boleh bersyarat dengan apa pun. Sama ada syarat dalam mas kahwinnya, syarat pada perkahwinannya, syarat apa-apa pun dibenarkan. Macam yang saya sebut tadi, seorang suami nak berkahwin dengan isteri bagi syarat, saya tak nak keluar daripada negeri saya. Maka syarat itu perlu dipatuhi. Kalau sekiranya dilanggar, maka perempuan tu ada pilihan untuk minta cerai dan dia tak termasuk dalam hadis Nabi bahawa mana-mana wanita minta cerai tanpa sebab. Sebab dia dah letak sebab dia. Kerana dia nak jaga ibu dia, mak dia. Kerana barangkali dia anak sulung, perlu jaga adik-adik dia. Atau barangkali dia ni ibu tunggal yang perlu jaga anak-anak dia. Dia kata, boleh nak kahwin saya, tapi anak-anak ni awak kena jaga. Awak tak boleh ambil saya sahaja. Anak-anak ni saya kena jaga. Sebab saya kenal bekas bapak dia tak bertanggungjawab. Maka syarat itu kena penuhi. Maka kalau sekiranya lelaki itu kahwin, tak menepati syarat, perempuan itu ada pilihan. Dan dia tak termasuk dalam hadis. Kenapa dia letak syarat? Supaya dia tak termasuk dalam hadis minta cerai tanpa sebab. Maka dia telah menyebut sebab dia. Dia berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yaqub AS. Dan sebahagian menyatakan, kita katakan kisah yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Bukan kisah yang berlaku kepada mana-mana para Nabi AS. Yang meletak syarat, sebahagian meletak syarat pada akad nikah berkait dengan mas kahwin, sebahagian meletak syarat kepada perkahwinan itu sendiri. Maka apapun syarat selagi mana ia dibenarkan oleh Islam, tidak bertentangan, maka okey. Melainkan yang kita dah bincang tadi, syarat diceraikan saya kalau berkahwin, sebagian ulama membenarkan, sebagian tidak membenarkan. Kerana cerai adalah satu perkara yang kita katakan mengundang penyesalan dan memberi banyak benda yang negatif dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Dapat niat pahala Ustaz. Tak apalah. Saya ada niat, dapat pahala niat, tak apa dah. Ada pun praktiknya melihat pada keperluan. So far saya ada keperluan lagi buat masa ni. Sebab nak jaga seorang ni pun habis hari dah. Kerja dakwah lagi, jihad lagi, takut juga travesti. Dari sudut ini saya tiada kemampuan. Hak sebuah rumah ni sehari je seminggu duduk rumah. Masya Allah. Ustaz, dia nonton 2 orang lah Ustaz. Sebab itu Tuan Syed, kita kata, sebahagian poligami melihat ini sebagai satu obat. Sebab dia ada penyakit. Sebagian melihat sebagai suplemen. Dan sebagian melihat, saya dah kenyang, saya tak nak makan lagi. Terpulang. Semua bergantung pada kita. Kita dah kenyang tapi nak makan lagi, muntah kita. Dah kenyang dah makan, tiba nak sumbat lagi, muntah cika kita. Jadi, biar poligami berdasarkan keperluan tadi. Dan sebenarnya, komen pada tuan apa ni? Ustaz Nasruddin tadi kan. Dia kata yang seorang pun cuma ada satu masa. Itulah kepentingan poligami. Bila dia ada poligami, masa dia lagi banyak. Ini bini dia. Sebab bini ialah kuasa pendesak yang paling kuat seperti Amerika dan Rusia. Jadi automatik Ustaz Nasruddin dia akan ada masa banyak. Tanya orang poligami semua masa dia banyak. Sebab dia kena beri yang ni. Dia masa banyak. Jadi dia akan ada 2 hari lepas nisab. 5 hari duduk pejabat, 2 hari dengan isteri dia. Jadi alhamdulillah masanya banyak. Dia menonton 2 orang ini Ustaz. Alhamdulillah. Ni Allah, ni Ustaz Johari. Ramai pula ustaz-ustaz pagi ni Ustaz. Ustaz Johari kata isteri saya tanya, Ustaz Syed bincang bab apa? Saya kata bincang macam mana nak bahagiakan isteri. Dia kata bagus, dengar sampai habis. Supaya ada masa. Tapi Ustaz, ada juga orang yang dia semata-mata berhujah dengan bilangan jumlah manusia. Maksudnya orang perempuan lebih ramai pada orang lelaki,
orang lelaki ni bila perang meninggal. Jadi dari segi adakah ini satu hujah yang utama ataupun dia jadi tawabi' ataupun syawahid sehingga akhirnya orang tolak balik hujah poligami. Dak, kalau kita ikut jumlah lebih kurang sama banyak, gitu Ustaz. Pertama, ada orang cuba menolak poligami dengan pelbagai hujah-hujah yang kalau sebut picisan lah, hujah-hujah tak hujah pun sebenarnya kalau dinilai dengan lebih dalam. Ada orang katalah ni kahwin sebab nafsu ni bukan sunnah Nabi, satu contoh. Atau macam mana poligami, kan lelaki dengan perempuan sama banyak, secara umumnya nampak macam tak boleh lah salah satu. Atau dengan kata perempuan lebih sikit pada lelaki lah, patut lelaki perempuan yang boleh poligami. Ada pun yang pertama kita sebut tentang kahwin ni boleh macam-macam sebab. Ada orang kahwin kerana nafsu, ada orang kahwin kerana cinta, ada orang berkahwin kerana keperluan anak, zuriat. Maka Islam tidak mengharamkan semua keperluan itu selagi mana berada pada jalan halal. Ya, kalau berkahwin kerana nafsu juga satu sebab untuk menyelamatkan nafsu, sebab kata Nabi SAW, fa'innahu aghaddu lil basar, dia menundukkan nafsu. Memang nafsu yang tak terjaga pergi kepada ruang zina. Afara'aita in wudi'a fil haram alaihi wiz. Kalau dia letakkan nafsu dia pada yang haram, bukankah dia berdosa? Dan dosanya besar, zina. Maka kalau letak nafsu dia pada yang halal, pada perkahwinan, bukankah dapat pahala yang besar? Satu. Dan ada yang kata pula, kita katakan, ada nak follow ada yang katakan bahawa jumlah, Tuan Syed, dia bukan masalah jumlah lelaki dan perempuan, tapi jumlah lelaki yang bertanggungjawab. Itu yang kurang. Jumlah lelaki yang benar-benar beragama, itu yang kurang. Orang macam Tuan Syed, spesies yang terancam, yang dilindungi. Ustaz lain rosak Ustaz. Ya, jadi tak ramai. Memanglah lelaki ramai, tapi lelaki-lelaki yang tak kurang tanggungjawabnya, yang pemarah dan sebagainya, benda-benda yang menjadi perempuan rasa terancam. Sebab tabiat wanita, dia akan cari seorang suami yang boleh jamin masa depan dia, boleh beri kebahagiaan dia. Memang dia tengok ada teruna, tapi teruna ni tengok pakai baju pun tak terurus. Yang kahwin ni semaknya baju dia, cerianya dia, dah terbukti, dah ada kemampuan, ada syarikat, ada pekerjaan. Yang ni teruna ni kerja pun tak buat, duk bergayut kat tiap mak dia minta duit. Takkan nak jadikan suami? Tak boleh harap. Jadi dia bukan isu ramai lelaki atau lelaki dan perempuan sama ramai. Isunya lelaki yang bertanggungjawab, yang baik macam Tuan Syed tak ramai. Jadi kerana itulah datang poligami ini bagi menyelamatkan keturunan wanita, menyelamatkan keturunan manusia, biar orang baik jadi ramai melalui orang-orang baik ni. Dia macam cerita Tuan Syed, kambing baka lah. Kambing baka ni bukan semua jantan boleh jadi baka. Akhirnya orang beli kambing, dia beli seekor je baka Tuan Syed. Baka ni power betul lah, 40 ekor, ada tapau seorang dia je. Akhirnya semua beranak anak-anak yang sihat. Ni baka yang baik. Sama juga orang-orang baik, orang-orang soleh, memang mereka punya harapan pada wanita-wanita yang mengharapkan kesempurnaan rumah tangga. Bukan isu ramai, bukan isu kualiti, isu tanggungjawab, isu orang baik. Sebab semua orang nak terbaik dalam hidup. Bukan cerita saya nak anak dara, saya nak teruna. Bukan, dia cerita saya nak orang pasangan yang berkualiti. Dia kita bukan kita kata terdesak nak nikah asal jantan, asal betina, bukan. Dia tetap dalam naluri kita ada keinginan memiliki yang baik. Saya nak yang baik. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, lelaki baik untuk perempuan yang baik. Habis lelaki baik sikit, perempuan baik-baik pula banyak, terpaksa lah. Jadi macam tu. Jadi kita dah jawab persoalan, bukan masalah statistik ramai atau sikit lelaki, seimbang. Tapi lebih kepada kejujuran. Ya, sebab lelaki yang jadi perempuan ramai tak? Ramai tak? Kalau kita cari statistik ramai, saya ingat ada satu persatuan pondan, jumlah ahli mereka sahaja 10,000 orang. Jadi lelaki pondang ni masalah besar. Mengancam wanita. Wanita ni Tuan Syed, dia akan terkesan dengan perlakuan buruk lelaki. Bila lelaki jadi pondang, automatik perempuan cuba jadi jantan. Untuk ngorak pondang tu. Jadi gitu. Sebab itu kalau kita baca sejarah bagaimana timbulnya gay. Sejarah timbul gay pada zaman Nabi Allah Lut AS. Bila para lelaki tadi
Syaitan datang dengan rupa lelaki cantik dan ajak buat berseronok secara seksual. Lalu mereka rasa gembira seronok. Lalu mereka buat sesama mereka. Jadi timbul kelompok gay. Wanita-wanita bila melihat mereka tidak diperlukan dan mereka tidak dipedulikan, maka timbul lesbian. Sebab itu saya yakin dan confident tak timbul tomboy melainkan kerana wujudnya pondan. Kalau pondang ni kita benteras, tomboy pun jadi perempuan balik. Jadi saya dah sebut yang jadi pondan ni ramai. Bukan glamour. Pasal ramai mana lelaki, perempuan jadi lelaki kemudian glamour. Tak ramai. Tapi lelaki jadi perempuan kemudian glamour, jual pula kosmetik banyak. Betul gitu je. Begitu kerosakan. Sebab itulah bukan cerita bilangan tapi lebih pada kualiti. Lebih cerita disebut kepercayaan. Sebab perkahwinan ini juga kepercayaan. Sebab tu ada seorang dia boleh pegang 5 syarikat, 6 syarikat. Sebab dia dipercayai. Yang seorang ni pekerja pun tak layak. Tak layak. Jadi disebut kepercayaan tadi. Sebab perkahwinan ini kepercayaan dan tanggungjawab. Maka datang poligami sebagai jawapan kepada kepercayaan, harapan kepada sebahagian wanita. Apapun kita katakan, kita bukanlah mengajak berkempen poligami. Kita nak beri pencerahan tentang poligami. Kita bukan kempen poligami. Tuan Syed pun tak kahwin dua. Tuan Syed bukanlah kempen poligami. Cuma memberi pencerahan. Supaya orang faham hukum hakam. Supaya orang faham ini satu sistem yang baik. Masalah kita nak buat tak nak buat itu hal lain. Sama macam kita bercakap tentang derma organ. Kita tak nak derma itu hal lain. Tapi derma organ tu boleh. Harus. Kita tak nak buat itu hal kita. Jadi kita lebih pada beri pencerahan. Dan menolak hadiah-hadiah palsu. Daripada lelaki atau daripada perempuan. Kita dengan sebab ni kita dapat tolak hadiah palsu wanita buat. Rasulullah tak kahwin mereka kerja dah mati. Itu hadiah palsu. Dan lelaki pula kata kalau kahwin dapat payung emas. Itu hadiah palsu. Masing-masing kita tolak, kita pergi pada fakta. Kalau ada kemampuan, ada keinginan dan faham hukum hakam, silakan. Mudah-mudahan sentiasa dipandu dan dipimpin. Mudah-mudahan sentiasa menjadi keluarga yang bahagia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, ada seorang perempuan, dia kata bila dia dengar tentang poligami ni, sejak dia muda lagi, dia kata cerita tentang poligami ni Allah sebut dalam Quran. Dan ini adalah hukum Allah. Dia kata, saya berdoa kepada Allah supaya saya dapat mengecapi kemanisan hukum Allah ni. Saya berdoa, dan Alhamdulillah, dia kahwin, dia jadi isteri nombor 3 kepada si suami dia ni memang orang kuat agama dan bisnes besar, Ustaz. Jadi lepas kahwin, Petropam ni, yang Petropam ni awak jagalah seorang. Isteri ni ada bisnes ni, isteri ni. Suami yang kaya, suami yang soleh. Dia ni yang dia kata saya sejak muda, saya kata, dan ni hukum Allah. Mesti ada hikmah. Jadi aku nak rasa kemanisan hukum Allah. Dan subhanallah, Allah bagi pada dia, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi semua suami pun kena doa yang baik bila poligami. Ya Allah, aku nak melakukan ni untuk berlaku adil pada para isteriku. Masing-masing kena doa lah. Sebab itu saya sebut pada Tuan Syed tadi, daripada mula kita berkahwin, kita niat nak bawa pasangan kita ke syurga walaupun pun berlaku. Doa-doa tu memang dalam rumah tangga kita perlukan doa yang banyak. Rupanya menjaga sekandang harimau jauh lebih mudah daripada menjaga sebuah rumah tangga. Kita perlukan doa yang banyak. Kerana ketakutan lebih banyak dalam rumah tangga. Macam-macam. Si isteri bimbang kalau suami kahwin lain, nanti diabaikan, nanti tak dicintai, nanti anak, nanti harta, nanti. Itu berdoa pada Allah, wasangka buruk kita tidak berlaku. Sebab kita dah kenal suami kita orang baik. Si suami juga begitu, bila dia berkahwin, berpoligami, maka dia tetap mengenang jasa kebaikan isteri-isterinya yang telah membesarkan, yang telah berkorban bersama dengan dia. Maka masing-masing kita katakan menghargai antara satu sama lain. Maka mengelakkan provokasi, perkara yang merugikan rumah tangga itu perlu. Rumah tangga ialah jihad kita pada zaman ini. Allahu Akbar. Nak berjihad ni, Ustaz. Tak sedar masa, telajak dah, Ustaz. Overrun. Allah. Masuk tol lain dah ni, Ustaz. Masuk highway lain dah ni. Lain dah. Kita telajak masa. Sahabat-sahabat kita pun alhamdulillah bersemangat jaga program Ustaz Johari, Ustaz Johari Wahab, Ustaz kenal Ustaz Johari kan.
Ya, ada orang betul macam Ustaz Jo kata, kegagalan poligami dijadikan sandaran untuk membenci poligami. Ustaz Johari ni Ustaz, ada seorang anak murid dia, seorang perempuan, cakap kat Ustaz Johari, Ustaz, suami saya kalau dia nak berzina pun pergilah berzina, asal jangan kahwin lain. Oh, kenapa macam tu Ustaz? Allahu Akbar. Banyak ni sahabat-sahabat, ustaz-ustaz ni komen, Ustaz Day semangat pagi ni. Ustaz Syed, nikah poligami memang kena minta izin, tapi niat tak perlu minta izin. Ni ada orang niat apa tak berani. Nak niat pun tak berani, ya Allah. Ustaz Day tadi dia kata dia dapat pahala niat. Sama juga mazhab dia ni. Dia panggil niat ni panggil selemah-lemah iman. Adhaful iman. Selemah-lemah iman Ustaz. Alhamdulillah. Ni Haji Syahmi kata Allah Ustaz terlajak sama ni. Haji Syahmi perantau ni Ustaz. Mimbo. Haji Syahmi Mimbo ni buat perantau. Ya Allah. Ni pahala niat juga ni, insya-Allah. Moga-moga sihat Abang Mi kita, diberikan kesihatan, dia buat operate mata gitu Ustaz. Allah. Tapi alhamdulillah terang molek pagi ni tarik pun molek dia tarik ejaan tepat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, ni Ustaz Abdul Rahman, ni orang lama duduk Mekah ni Ustaz. Allah, Ustaz Abdul Rahman ni dia ngaji umur qura dulu, duduk Mekah 8 tahun, 10 tahun Mekah. Dia kat Malaysia dah. Juga pahala niat juga ni. Ustaz, walaupun kita telajak masa dah, Ustaz buatlah sedikit kesimpulan ringkas sebagai penutup. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kefahaman agama kepada kita. Dan Nabi SAW menyatakan, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia faham agama. Apapun isu dalam kehidupan, isu dalam masyarakat, isu dalam ekonomi, isu dalam politik, maka perlu kita fahami dengan ilmu yang sebenar dan meminggirkan emosi-emosi yang melampau, yang melanggar batasan-batasan syarak. Supaya kita kena tahu yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberi kita kemuliaan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita melanggar batasan syarak, maka yang akan murka kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin mendapat sebahagian yang kita nak, tapi kita tak dapat kehidupan yang sebenar yang kita perlukan. Oleh sebab itulah setiap perkara ditangani dengan kepahaman agama yang betul. Dan kita doakan siapa pun dalam apa isu sekalipun, kita diberikan kepahaman agama dalam membina keluarga, dalam membina masyarakat, membina negara dan ekonomi, ya agama menjadi suatu pegangan paling kuat kita dalam meneruskan sesuatu atau menghentikan sesuatu. Wallahu a'lam. Ustaz, saya sebagai penutup ni, tadi saya ajak nak tanya pengalaman praktikal daripada Ustaz, tapi masa habis dah. Dia tak ada tanya lah. Masa habis dah Ustaz. Kena segi ketiga. Apa? Kena segi ketiga pula. Segi ketiga. Tapi Ustaz. Tapi kita biarkan dia orang berdiskan ketegangan otak masing-masing ni. Tenang. Tajuk lain pula. Tajuk lain pula, insya-Allah. InsyaAllah tajuk lain pula. Tajuk yang lagi, sebab macam Ustaz kata tadilah, Rasulullah sebut, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan apa aspek, dia terlibat dengan bisnes, dia terlibat dengan politik, rumah tangga, semuanya ada panduan ilmu. Allahu Akbar. Ustaz, terima kasih banyak di atas perkongsian. Pihak City Travel, terima kasih pada City Travel kerana terus menganjurkan majlis ilmu, banyak manfaat dapat pada sahabat-sahabat sekalian. Di hujung ni sahabat-sahabat boleh tag lagi rakan-rakan yang lain. Cuba kita tulis sekali pagi ni, terima kasih City Travel. Moga diberkati. Boleh tak? Ni Ustaz dia kata kena forum dengan anak lah pula si ketiga. Panel kena ada panduan antara monogami dan monogami. Boleh Ustaz dia, boleh. Kita jemput Ustaz Maisa nanti dalam pentas online Yadim. Boleh dah? Pentas online Yadim. Kita jemput Ustaz Maisa nanti. Ustaz dia, insya-Allah. Saya nak minta sahabat-sahabat yang sedang menonton,
Kita tulis kat ujung ni, terima kasih City Travel, moga diberkati. Tulis sikit boleh tak? Sebelum kita akhiri, kita tulis terima kasih pihak City Travel, moga diberkati. Tulis macam ni. Terima kasih City Travel, moga bertambah rezeki dan diberkati. Ni YDP Yadim kata beres ni Ustaz. Kita ada buat juga pentas online Yadim setiap hari Selasa. Ustaz Saudin Contowi dia nak luaskan lagi dakwah online khususnya musim PKP ni Ustaz. Jadi tolong tulis terima kasih City Travel, moga diberkati. Dan jangan lupa kita like page. Terima kasih City Travel dan semoga diberkati. Bila alhamdulillah bisnes berjalan, majlis ilmu berjalan, ada yang dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsi. Dan ini yang kita kata moga diberkati. Ustaz Din, tajaan yang sangat terima kasih Ustaz Nasruddin Tontowi. Tajaan sangat manfaat. Semoga City Travel terus maju dan berdekati. Barakallahu fiik. Terima kasih. Allah, ni orang lama ni Ustaz. Al-Fadil Al-Ustaz Hashim. Murabbi. Al-Maranji. Dia komen tadi, dia kata sedang menonton bersama isteri. Ustaz kenal? Kenal. Allah Murabbi. Orang hebat. Moga Allah beri kesihatan, panjangkan umur dia untuk khidmat pada umat. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih City Travel. Semoga diberkati. Okey Ustaz, kita sampai di sini dulu. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang doakan. Terima kasih City Travel. Moga diberkati insya-Allah. Sampai di sini dulu Ustaz. Ustaz jangan tubik ni ya. Tunggu sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok Ustaz, City Travel ni musim PKP ni tak boleh nak travel, tapi inilah yang dikatakan inovasi Ustaz. Dia create produk terbaru. Ni. Itu tayar sikit.